Terima kasih dua yang pertama. 13 pertama, Tuan Mat IQY, Waalaikumsalam. Star Holiday. Isha, Waalaikumsalam. Nazul MN, Waalaikumsalam. Nazul Yusuf, Waalaikumsalam. Syarihab aplikasi Odamakan. Ya Tuan. Tuan Hilmi Muhammad Rashid, Waalaikumsalam. Ija Misya, Waalaikumsalam. Ratapan kasih, Waalaikumsalam. Kak Nur Hidayah, Kak Hajar Raja Alijah, Luqman, Zulkifli Abdullah, Kak Nuraini Ahmad, Mariam Bubas, Tuan Iskandar, Kak Nur Cahaya, Zulkifli Yunus, Tuan Abdul Ghafar, Tuan Mahmud Amdan, Tuan Ismail, MI Tebing Penuh, Kak Azmah, Ustaz Pakar kita, Kuil Sero, Waalaikumsalam. Roslan Sani, Waalaikumsalam. Okey meh. Ya, terima kasih Ustaz Pakar. Fatimah Saleh, Muhammad Johari Tai, Ustaz Pakar, terima kasih. Jo Osman, Sabri Najib, Syah Nizam, Syarihab aplikasi Odamakan isu pencerobohan tanah bila nak selesai kes pembunuhan adik. Ni kena tanya kepada yang jadi Menteri Undang-Undang dan Menteri KDN lah. Itu kena tanya dia orang lah, di luar daripada kemampuan kita. Sebab kita, Tuan Syarif, kita cuma boleh bangkitkan perkara ini, tapi yang boleh membuat keputusan adalah pihak yang berkuasa di atas sana lah. Sebab kita ni cuma ordinary citizen ataupun rakyat biasa saja. Tapi kita berusaha lah untuk mencuba yang terbaik lah, supaya keadilan dan kebenaran itu dapat ditegakkan. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Syarif Hab, aplikasi Odamakan. Waalaikumsalam saudara-saudara yang lain. Saya mohon saudara-saudari untuk berkongsi video live pada malam ni lah. Semoga perkongsian kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk kita meneruskan perjuangan kita demi agama, bangsa dan tanah air. InsyaAllah kita cuba yang terbaik seikhlas hati kita. Dan kepada saudara-saudari yang sedang memandu, balik ke kampung, berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Dan buat planning yang betul. Jangan tergesa-gesa. Mesti kita ada planning kita. Bila ada planning, insya-Allah jangan lupalah. Dan pastikan kereta dalam keadaan baik lah. Dan tayar semua tu dalam keadaan baik, enjin dalam keadaan baik. Dan patuhi peraturan jalan raya. InsyaAllah, minta maaf tuan, bukan nak membebel, tapi sebab kita ni sayang kepada kawan-kawan kita. Kita nak tolong, macam yang berhormat tolong tak boleh lah. Kita tolong dengan cara yang dalam kemampuan kita lah. Baik tuan-tuan, ya, labu-labi, Waalaikumsalam. Mohon teruskan perkongsian sebelum kita mulakan. Tajuk kita berkenaan dengan PIS Otai lah. Ada, saya tengok kat PIS Datuk Seri Najib Razak. Tok Najib ada muat naik status lah. PIS Otai ni kalau ikut daripada kenyataan status Datuk Najib, dia ni lah PIS ex-PKR yang kini pro PN. Maksudnya PIS tu pro kepada kerajaan, tapi mereka ni nampak tak cakna lah. Dia orang dah serang Datuk Seri Najib Razak dengan berbagai-bagai tuduhan-tuduhan yang tak berasas langsung. Pasal KBHP lah, moratorium lah, apalah. Sedangkan hari tersebut Bondah Turaha baru meninggal dunia. Patut mereka kena cakna sikit lah. Politik lah. Dah lah pro PN, hantam PN. Pro PN, hantam bosku. Sedangkan bosku sedang berkabung. Keluarga bosku sedang bersedih. Rakyat Malaysia sedang sedih. Tapi dia orang ni macam tak peduli lah. Turaha tu
Balu kepada almarhum Tun Razak. Jasa dan budi Tun Rahah ni kepada negara kita ni banyak. Dia kadang-kadang saya tak tahulah apa masalah otai PACE ni. XPKR pro PN tapi hantam BN. Nampak sangat penyakit DAP tu tak buang-buang lagi. Macam selalu kata malam-malam lah. Nak kenai pentaksub DAP ni senang saja. Tak perlu dia pakai baju PKR, tak perlu dia pakai baju DAP, tak perlu dia pakai baju PAN. Dia tak pakai baju pun kita tahu. Senang je dia punya formula dia. Nak kesan apa tu? Pentaksub DAP ni. Senang saja. Kalau tuan-tuan sebut dasar satu Malaysia, dia mengamuk. Tuan sebut dasar transformasi nasional, dia mengamuk. Tuan sebut pasal kejayaan dan kebaikan kerajaan Barisan Nasional, dia akan mengamuk. Dia akan meroyan. Tuan bela sikit pemimpin UMNO yang sedang dibicara di mahkamah, mereka akan meroyan, mengamuk habis. Itu adalah pentaksub DAP lah. Tak kira lah dia pakai baju apa pun. Betul tak? Baju parti mana pun. Tapi kalau dia duk meroyan, maksudnya dia masih lagi Pakatan Harapan lah. Contoh macam PACE otai ni duk meroyan, hentam kepada bosku. Katanya PACE ni XPKR. PACE tu pro kepada Perikatan Nasional. Maksudnya pro Perikatan Nasional, tapi masih lagi berjiwa DAP lah. Masih nak bawa fitnah-fitnah yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Nanti kita sambung, tuan-tuan. Mohon tuan-tuan teruskan perkongsian tuan-tuan. Sebab gaya dia posting tu tak kena masa. Tak kena masa. Keluarga Tun Najib sedang bersedih, sedang berkabung. Tun Rahah baru meninggal dunia. Hari yang sama, Pak Tang 8:30 malam, dia orang serang dah bosku. Serang dengan berbagai-bagai tuduhan-tuduhan yang tak asas, dengan kata-kata yang kurang ajar. Jadi di mana dia punya adat dia pun ni? Peliklah pro PN tapi hantam BN. Nampak sangat. Jiwa DAP tu duk ada dengan depa lagi. Itu tak apa tuan-tuan. Perlahan-lahan kita akan mengenal pastilah siapa itu pentaksub DAP. Dia orang ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ingat dia ni sebelah kita. Tapi duk serang. Bila sebut nama Najib, dia akan serang. Bila sebut nama Zahid Hamidi, dia akan serang. Yasan makan duit anak yatim lah. Macam-macam lah dia orang serang. Dia sebut Mak Mazlan, dia akan serang. Nampak tak? Maksud dia orang ni masih lagi berjiwa DAP. Cuma mungkin mereka hari ni bersandiwara menyertai kita, bertujuan untuk menghancurkan kita dari dalam. Sebab mereka nak menghancurkan kita dari luar susah. Walaupun kita dah kalah di pilihan raya ke-14. Jadi mereka nak menghancurkan kita dari dalam. Maksudnya mereka menghidupkan balik mayat-mayat fitnah yang kita tanam 22 bulan melalui Mufakat Nasional. Maksud fitnah dah mati dah, tuan-tuan. Kita dah tanam dah. Kambuh dah. Bila tertubuh kerajaan Perikatan Nasional, mayat-mayat fitnah ni bangkit dari kubur. Dia hasut siapa? Dia hasut kepada orang Melayu lah. Sebab yang bersatu tu adalah orang Melayu dan bumi selama 22 bulan. Kita yang bersatu. Kenapa kita boleh bersatu dulu? Sebab kita berjaya. Yang pertama, tanam fitnah. Yang kedua, menjernihkan integriti pemimpin kita yang difitnah. Yang ketiga, kita menceritakan fakta sebenar tentang ekonomi. Yang keempat, kita cerita fakta sebenar tentang hutang negara. Yang kelima,
kita cerita sebenar tentang kepentingan cukai GST. Yang seterusnya, kan, mereka kencing manifesto. Sebab tu yang orang Melayu bersatu di bawah UMNO dan PAS atas payung Muafakat Nasional. Itu jelas, tuan-tuan. Kerana penyatuan kita yang begitu kukuh dan luar biasa, tertubuhnya Kerajaan Perikatan Nasional. Bila tertubuh Kerajaan Perikatan Nasional, mayat-mayat fitnah yang kita simpan dan tanam ni, dia bangkit balik dari kubur, tuan-tuan. Duk bangkit balik cerita-cerita, mengarut. Nampak, tuan-tuan, permainan dia orang. Jahat tak? Jahat, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ismi Rakyat dari Lumut Perak Darduan. Terima kasih saudara dan saudari kerana sudi hadir ke live kita pada malam ni. Esok saya tak buat live lah. Esok, lusa, tulat mungkin saya tak buat live lah. Sebab saya akan berada di kampung lah untuk menjaga ibu saya. Minggu depan mungkin saya akan live balik lah. Jadi malam ni mungkin live yang terakhir untuk minggu ni lah. Sebelum kita melanjutkan lagi bicara panas kita pada malam ini, bersama-samalah kita dekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Bonda Turahah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mula, tuan-tuan. Tuan-tuan baca Fatihah dulu. Saya nak ambil, ya, Tuan Afiq Rizwan, asal Baling Kedah. Ya. Saya memang dilahirkan di Baling Kedah. Membesar ni merata lah. Membesar ni merata lah. Ada di Sungai Petani. Lepas tu sekolah di Teluk Air Tawang, Butterworth. Sekolah vocational Teluk Air Tawang tu. Habis sekolah, pergi duduk Sungai Petani. Kerja kilang di Taman Raya Jaya lah. Kerja kilang sat lah. Dah kot setahun. Lepas tu mohon masuk Tentera Laut Diraja Malaysia. Jadi hidup saya ni, zaman remaja, zaman muda, banyak habis dalam Tentera Laut Diraja Malaysia. Lebih kurang macam itulah saya punya pengenalan diri saya lah. Dan saya tinggal di Perak ni selama 23 tahun lah. 23 tahun lah di Perak. Lama lah. Daripada umur 18 sampai dah 41 tinggal di Perak lah. Tuan, kejap tuan, saya nak ambil air sekejap tu. Tuan-tuan share dulu. Okey, tuan. Tak maaf lah, suara tak berapa lancar. Dia kadang-kadang suara ni tak berapa lancar. Sebab apa? Kita letih. Bukan badan kita letih, tapi minda letih. Sebab saya Sabtu Ahad ada kelas online. Jadi bila ada kelas online ni, PJJ tentang faham-faham lah. Silibus dia sama lah macam orang duk mengaji hari di universiti. Tapi dia punya tekanan tu dahsyat jugalah. Sebab kita nak kena siapkan nak jawab soalan terus hari tu. Besok nak hantar kuis. Lepas tu nak buat assignment. Assignment tak pernah habis, tuan-tuan. Dari satu subjek, dia sambung. Elok nak habis hari ni, sambung subjek baru. Lepas tu, elok nak habis siap assignment, sambung subjek baru. Dia tak pernah habis, tuan-tuan. Tidur lambat-lambat tu. Kadang-kadang tidur pukul 3 pagi. Pasal kita tak berapa cerdik. IQ tak tinggi. Cuma semangat dia tinggi. Bila IQ tak tinggi ni, jadi biasa, tuan-tuan. Kena usaha lebih daripada orang lah.
Orang boleh tidur pukul 11, kita tidur pukul 3 pagi ya. Kan? Betul tak? Tapi tak apalah. Yang penting ada usaha daripada kita lah, sentiasa positif lah, berusaha lah menuntut ilmu. Dan tak perlu malu tuan-tuan. Kan? Saya punya kawan-kawan kan, ada yang umur 60 pun ada, 50 lebih pun ada. Banyak. Yang lebih tua, saya kira orang muda dalam tu. Saya ingat saya tua, saya orang muda lah. Kan? Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan, manusia banyak dengki ya. Iyalah, tu saya beritahu tadi. Nak kenal apa tu pentaksu DAP ni senang je. Kalau tuan posting gambar bosku ke, posting gambar Barisan Nasional ke, posting gambar Presiden UMNO ke, kan, depa akan merayan. Dia orang akan merayan. Itu jelaslah. Itu adalah pentaksu DAP. Bila saya sebut pasal fakta tentang SRC, fakta tentang 1MDB, fakta tentang akal budi, mereka merayan. Bila sebut tentang kejayaan dasar transformasi nasional, dia akan merayan. Ada merayan kat saya? Ada? Kan saya cerita pasal dasar transformasi nasional tu. Kan dulu ni saya ni dari sekolah belajar elektronik. Kan masuk Tentera Laut pun first jauh hantar saya Fakulti Kejuruteraan. Hantar dalam bidang elektronik juga kat UTM. Jadi saya ni kira budak elektronik lah. Kan? Sebelum saya tukar kos ke undang-undang masa tu. Jadi orang elektronik ni dia faham lah transformasi tu. Bagi kami maksud transformer. Dia samalah. Transformer. Dalam bidang elektronik ni. Transformer tu maksudnya pengubah. Jadi transformasi nasional tu nak ubah dasar ekonomi lama ke dasar ekonomi baru. Contoh lagi ya, dia. Okey. Transformer elektronik ni, transformer ni dia duduk dalam TI ada, dan televisyen ada, dalam radio ada, dia di mana-mana saja dalam peralatan elektrik di rumah kita atau di pejabat kita. Fungsi dia transformer ni adalah untuk menukar arus ulang-alik. Elektrik kita ni dia arus ulang-alik. Bila masuk transformer jadi arus terus. Bila dia arus terus, barulah komponen-komponen dalam televisyen kita dan TV kita akan berfungsi lah. Dan tu komponen macam-macam lah. Ada perintang, ada diode, ada AC, ada kapasitor, transistor, macam-macam lah ada tuan-tuan. Tapi tu sebut lah kan, kakak-kakak tu. Sebab ini bukan nak cerita pasal elektronik, nak cerita pasal transformasi nasional. Jadi bila arus ulang-alik tu masuk ke dalam transformer, dia ubah jadi, orang putih kata direct current atau arus terus, baru semua komponen-komponen dalam televisyen, dalam radio tu berfungsi. Kan? Bila fungsi dapat keluar kan? Kita boleh guna lah. Sama juga dasar yang Datuk Seri Najib Tun Razak buat. Maksud dasar transformasi nasional ni nak ubah dasar ekonomi ulang-alik. Ulang-alik orang tu juga. Ulang-alik orang tu juga. Ulang-alik orang tu juga. Bila duk ulang-alik orang yang sama, bermaksud negara kita tak berkembang dan tak membangun dengan betul. Buat dasar ekonomi ulang-alik Tun Mahathir dulu ni lah dasar ekonomi yang mewujudkan jurang antara kaum. Kaum Cina kaya, kaum Melayu biasa-biasa, tak ada entrepreneur. Kaum India pula banyak jadi buruh. Disebut ekonomi ulang-alik orang sama. Tu. Di bosku ni dia bijak tuan-tuan. Jadi saya terjemahkan melalui transformer elektronik ni. Saya kata hebat betul. Buat transformer ni penting dalam televisyen semua tuan-tuan. Kalau tak ada transformer, tak boleh fungsi tuan-tuan. Ada transformer baru boleh fungsi. Maksud setiap komponen akan mendapat direct current yang cukup, yang sesuai dengan dia, baru dia boleh berfungsi tuan-tuan. Sama juga dengan dasar transformasi nasional yang bosku buat. Apa maksud dia? Dasar ekonomi yang lurus. Dasar transformasi nasional tu pada definisi saya, dasar ekonomi yang lurus. Dia tak berulang-alik kepada orang sama lagi. Sebab tu tuan-tuan tengok.
bila kelang-kelang IP bebas ni, kelang-kelang elektrik ni diambil alih satu persatu oleh syarikat 1MDB. Sebab apa tu? Nak betulkan baliklah lagi apa kita tuan-tuan. Banyaklah, macam-macam lah. Kan? Sistem percukaian GST. Orang dah marah dulu. Kan? Sistem percukaian GST pun kira transformasi nasional punya dasar lah. Bila transformasi nasional, dasar ekonomi yang lurus. Jadi cukai pun kena lurus. Kalau sistem cukai tak lurus, bermakna dasar transformasi nasional tak akan berjaya. Keterisan akan berlaku. Jadi, bosku buat dasar percukaian yang lurus. Mengikut standard antarabangsa dan digunakan pakai oleh hampir seluruh negara dunia. Maksudnya, sistem GST ni 90% rakyat dunia duduk di bawah sistem GST. Sistem percukaian yang lurus. Orang tak boleh nak tipu cukai dah. Bila orang tak boleh tipu cukai, bermakna pendapatan negara dari cukai tidak tiris. Pengaliran keluar duit keluar negara terkawal. Harga barang, keperluan dan keinginan terkawal. Apa kebaikan sistem GST yang lurus ni? Mata wang kita akan stabil. Bila nilai mata wang kita stabil, bermakna duit kita ada nilai. Jadi harga barang akan rasa tak mahal sangat. Tuan-tuan. Tapi biasalah. Banyak sangat pakar fitnah. Kan? GST tipu rakyat. Transformasi nasional tipu rakyat. Kan? Tengok dia buat pembangunan infrastruktur ni. Kan? Contoh Israel tu. Kan? Dia kata apa? Geng-geng puak-puak DAP dia kata apa? Dia kata projek nak bail out bayar hutang 1MDB. Pergi mabuk lah dia orang ni. Kan? Betul tak? Tak betul lah. Hari ni hutang 1MDB siapa bayar? Siapa bayar? Israel bayar ke? Bosku bayar ke? Kalau bosku curi, dia lah bayar. Betul. Kalau Zahid curi, dia lah bayar. Kalau Barisan Nasional curi, dia lah bayar. Mana ada? Mereka kena bayar, siapa bayar? Goldman Sachs. Goldman Sachs ni syarikat Malaysia ke? Goldman Sachs ni syarikat pelaburan, apa ni, bank pelaburan yang terbesar lah. Antara terbesar kat dunia lah. Bukan Malaysia. Tak ada kena mengena pun dengan Malaysia. Tak ada pun nama Melayu pun dalam Goldman Sachs tu. Kenapa dia bayar? Kenapa dia bayar? Nak bayar berbilion-bilion kepada negara kita. Sebab apa dia bayar? Sebab apa Goldman Sachs bayar? Sebab dia tipu kita. Kaki tangan dia tipu kita. Bukan bosku curi duit 1MDB. Bukan kerajaan tipu 1MDB. Apa guna kerajaan tipu 1MDB? Mereka lah. Tipu kita. Betul. Kenapa Abu Dhabi kita ada nak buat apa rundingan nak Abu Dhabi? Kenapa Abu Dhabi nak bayar? Abu Dhabi punya masalah, bukan masalah kita. Betul. Di semua jumlah yang dah terima pun ada dah. Yang Amerika bayar tu. Dari Amerika tu. Dah ada dah. Dia yang akan dapat, yang dah dapat, kalau saya kira lebih kurang RM 38.8 bilion. Hutang 1MDB baru 40 bilion. 40 bilion tolak 38.8 bilion. Berapa baki hutang tu? RM 1.2 bilion. Habis Tuan Mahathir kata dulu kapal di Aquamanity tu kapal Najib lah, kapal Najib Jolo. Dah jual dah betul. Berapa juta jual? Tolak lah. Kalau betul-betul kapal tu kapal Najib Jolo, duit tu tolak hutang. Tapi Najib tak dakwa pun berkenaan kapal tu. Maksud tak ada kena mengena dengan Najib pun dah. Tak ada kena mengena pun. Mana hutang 1MDB lebih kurang 800 juta lah. Tengok pula aset 1MDB tu. Tengok Tuan Razak Exchange. Berapa nilai dia hari ni? RM 40 bilion. Dan meningkat. Aset-aset syarikat lain semua jatuh zaman Covid. Aset Petronas pun tidak masuk Petronas. Khazanah. Tabung haji. Berkurangan semua aset mereka. Sebab dijual lah. Tapi aset
transaction meningkat. Itu baru transaction. Tak masuk bandar Malaysia lagi. Berapa nilai aset bandar Malaysia? RM 140 bilion. RM 140 bilion campur dengan 40 bilion. Berapa nilai dia? RM 180 bilion. Aset 1MDB. RM 180 bilion. Dan sebuah pembangunan pelaburan yang seumpamanya terbesar di Asia Tenggara, tuan-tuan. Kan? Jadi hutang MDB ada rata-rata juta aja. Betul. Mana tuan fikir sendirilah. Kita bagai-bagai fikir, kita nilai sendirilah. Satu syarikat yang umur dia baru 11 tahun lebih. Umur baru 11 tahun lebih, tuan-tuan. Boleh ada aset 180 bilion. Dan akan meningkat lagi. Umur baru 11 tahun. Kita pergi carilah mana-mana syarikat dekat Malaysia ni yang umur dia 11 tahun yang ada aset RM 180 bilion. Ada tak? Umur 11 tahun je, tapi ada aset 180 bilion. Ada tak? Dan tercabarlah kepada macam-macam penjilat DAP ni hampir cari mana-mana syarikat dalam Malaysia ni yang umur dia baru 11 tahun tapi nilai aset dia ada 180 bilion. So mereka cari. Kita nak lawan mereka dengan fakta. Tapi kita bagi mereka suruh buat case study sikit. So pergi cari dekat Perwaja Steel ke, pergi cari dekat Mamiko ke, kan? Pergi cari dekat apa tu BMF ke, suruh mereka cari, kan? Mana satu syarikat dalam negara kita ni yang boleh ada aset 180 bilion hanya dalam tempoh 11 tahun. So mereka cari. Itu kita cakap ni nak bagi kita buka fikiran supaya kita orang Melayu nampak benda ni. Kita kena buat perbandingan. Tak ada satu mana-mana syarikat pun yang umur 11 tahun boleh ada aset 180 bilion dengan nilai hutang asal 40 bilion. Hari ini kan akan tinggal ratus-ratus juta saja. Dia cari. Suruh DAP cari. Suruh PIS Otai ni pergi cari ni. Suruh dia pergi cari. PIS Otai Pro PN, suruh dia pergi cari. Bandingkan mana-mana syarikat dalam negara kita yang usianya sama dengan YMDB yang boleh ada aset 180 bilion. Yang hutangnya hanya tinggal sikit je. Suruh dia pergi cari. Suruh dia pergi cari. Suruh dia pergi cari, tuan-tuan. Tidak? Mereka ni, tuan-tuan, dia duduk, tuan-tuan kena tahu. Puak-puak laknatullah ni, kan? Mereka duk bangkitkan mayat fitnah daripada kubur. Kita bekerja keras 22 bulan. Siang, malam, pagi. Nak tanam fitnah. Kita berjaya tanam fitnah melalui Muafakat Nasional. Hari ini, bila Perikatan Nasional tertubuh, pasal apa mayat-mayat fitnah ni nak bangkit dari kubur? Adakah kita hari ni orang-orang Melayu lah nak dengar mayat fitnah lagi? Kan? Itu cerita pasal 1MDB tu. Kan? Jadi kita tosa depa, tuan-tuan, nak belit kita, depa bagi fakta yang mengarut. Dan kita tak nampak punca. Tu malam ni saya cerita punca dia. Kita minta mereka cari dan kita pun cari. Cari mana-mana syarikat kerajaan yang berusia hampir sama dengan 1MDB yang ada nilai aset 180 bilion yang hutangnya ciput saja. So mereka bercari dan kita sama-sama cari. Kan? Tak ada, tuan-tuan. Ini rekod, tuan-tuan. Ini sejarah, tuan-tuan. Ini kejayaan yang besar, tuan-tuan, yang kita buat. Tapi ditutup, kan? Dilindungi dengan fitnah. Seluruhnya, tuan-tuan, pasal 2.6 bilion tu. Ini saya cerita cara kefahaman saya lah, nak memudahkan kita faham. Dulu dia orang kata 2.6 bilion tu duit daripada curi 1MDB lah.
Sah. Tak mahu sebut nama, tuan-tuan ingat. Sah dia kata. Tuan, kalau duit tu duit curi, bagaimana lembaga hasil negeri boleh mengenakan cukai kepada duit curi? Sejak bila kerajaan kita kenakan cukai duit haram? Tuan fikir tengok, kita nilai sendiri. Sebab kita nak matikan fitnah. Kita nak nilai tu, kita fikir tengok. 2.6 bilion tu dikenakan cukai oleh lembaga hasil negeri. Sejak bila lembaga hasil negeri belajar cukai duit curi? Mana ada mana-mana negara yang mengutip cukai daripada duit yang tak sah atau duit yang haram. Bila kata lembaga hasil dalam negeri mengenakan cukai kepada duit 2.6 bilion tu, mana duit tu? Duit yang halal toiban. Bila duit tu halal toiban, kita kena siasat. Duit ni mai daripada mana? Anak-anak Najib Razak ni entrepreneur. Entrepreneur ni usahawan ke? Billionaire ada anak-anak dia, ada senarai billionaire terkaya di Malaysia. Ada Bugatti Veyron ke, ada Ferrari ke, apa ke, ada rumah, ada kolam ke, ada rumah ala-ala Jepun ke, kan? Tak ada kan? Adakah bosku ni seorang entrepreneur, seorang usahawan? Tak kan? Dia seorang ketua negara yang memimpin negara. Adakah isterinya ada bisnes? Tak ada kan? Biasa-biasa je. Dia duit mana? Dari mana? Duit tu duit halal toiban, duit halal, duit sah. Tentulah ada pihak yang sah. Yang bagi pihak mana? Tentulah keluarga diraja Saudi. Mana bukti dia? Kan ada pemindahan duit G to G. Bukan pemindahan daripada Saudi ke Malaysia saja. Malaysia ke Saudi pun ada. Kita pulangkan balik. Dah orang pakat duit tenang, kita pulangkan balik. Kan? Duit dah masuk ni, kita lalu gubernur tak? Mesti lalu gubernur. Betul? Siapa gubernur kita ketika itu? Tak tahu lah, tak mahu sebut nama lah. Okay. Jadi, adakah hari ini tuan-tuan, duit derma boleh dikenakan cukai oleh lembaga hasil negeri? Kalau kita derma duit, kita kata kita derma kepada pusat penjagaan orang tua-tua. Adakah lembaga hasil negeri akan ambil cukai dari pusat penjagaan orang tua-tua? Tak ambil. Duit donation ni tak kena sebarang cukai. Betul tak? Jadi kenapa yang 2.6 bilion nak kena cukai? Kita patah balik kronologi sebelum pilihan raya ke-14. Kan masa tu lembaga hasil negeri ada nak bertindak kepada syarikat-syarikat anak pemimpin yang hebatnya lah. Tak mahu sebut nama lah. Pemimpin yang hebatnya lah. Semua orang tahu lah. Sebut nama lah TM. Pemimpin yang hebat ni. Betul tak? Kan sebelum pilihan raya ke-14, lembaga hasil negeri ada menyiasat tentang syarikat-syarikat anak pemimpin yang hebat ni. Betul tak? Pemimpin yang hebat ni. Ni semua boleh dendam je. Nak tuduh duit 2.6 bilion duit curi YMDB, SPRM pergi siasat. Betul-betul duit daripada Arab Saudi. Ada hitam putih. Jadi dia pusing balik, kok cukai pula. Duit derma pun kena cukai, tuan-tuan. Sedangkan duit dah dipulangkan balik, pun kena cukai juga. Nampak ada orang nak pandang? Nampak ada orang nak perkenal kita? Nampak ada orang cipta kesalahan kat dia? Nak buat nanya kat dia lah. Lebih kepada motif balas dendam. Tidak? Tu sebi lah. Saya rasa faham tuan-tuan no? Kita faham malam ni no? SRC tuan-tuan. Okey, 42 juta tu. Saya tak mahu sebut sangat kes ni, tapi saya cakap di luar daripada undang-undang. Saya bercakap atas nama kebenaran. Kalau nak minta saya bercakap atas undang-undang, saya tak ada kualiti lah nak bercakap atas undang-undang. Saya ni biasalah jadi pelajar undang-undang juga 2 tahun. Tapi setakat tahu untuk diri saya dan boleh cerita sikit-sikit lah. Betul tak? Dia pasal 42 juta asasi ni. Bagi saya mudah je lah sifil dia. Kita tengok duit tu ke mana? Beli helikopter ke peribadi? Beli Bugatti Veyron 45 biji ke? Beli rumah agam dekat Amerika ke? Duit tu bagaimana? Digunakan untuk apa?
99% duit tu digunakan untuk kebajikan dan politik. Mana ada orang nak curi duit, kan? Nak derma balik ke orang. Ada ke? Letih curi lagu tu. Orang kalau curi duit, tak simpan akaun di Malaysia. Simpan di akaun di luar negara. Cari negara-negara yang ada perlindungan. Simpan di negara-negara Afrika ke. Mana negara lah. Yang orang tak tahu kan. Betul tak? Mana ada orang curi duit buat simpan dalam negara. 42 juta. Duit tu pula, dia katakan duit curi tu, kita derma kepada rakyat. Kita gunakan pula untuk politik. Mana ada orang baik hati macam tu? Pencuri mana yang baik hati macam tu? Pencuri mana? 42 juta tu banyak, tuan-tuan. Bukan sikit. Kalau duit tu curi, orang tak derma balik lah. Derma kalau sekat dia, kalau kata orang tu curi 42 juta, dia derma balik 2 juta, nampak macam curi. Ini 99%. 99% tu berapa jumlah, tuan-tuan? Tambah 100%, tuan-tuan. 99% digunakan untuk kebajikan dan politik. Habis hak terima duit, kena juga tu Mak Mazlan kena tu. Mak Mazlan tu nanya juga lah. Memang orang nak bubuh dia. Pasal apa? Pasal dia pakar dalam percukaian. Dia bijak dalam percukaian. Orang tak suka orang-orang yang pakar dalam GST ni. Orang memang tak suka. Segelintir pihak memang tak suka orang macam Najib ni. Kan? Sebab apa? Sebab transformasi tu lah. Transformer tadi tu. Nak ubah ekonomi ulang-alik. Ulang-ulang alik orang yang sama juga. Ulang-ulang alik orang yang sama saja. Yang kaya makin kaya. Yang miskin makin papa gedana, tuan-tuan. Najib buat ekonomi pembaris. Ekonomi lurus. Transformasi nasional. Bila ekonomi tu lurus, tuan-tuan, jadi banyaklah yang tak puas hati. Siapa yang tak puas hati? Geng-geng, yang geng-geng ekonomi ulang alik ni lah. Dia orang yang tak puas hati ni. Sebab apa? Terjejah lah. Kan? Dulu kita punya ekonomi ni lebih kepada monopoli. Gula seorang je supply. Beras seorang je kuasai. Televisyen seorang je kuasai. Kan? Kita rakyat kena bayar je. Kena bayar je. Semua swasta kuasai. Betul. Kerajaan tak kuasai apa-apa. Ada sikit-sikit. Habuan baja-baja lagu tu. Betul tak? Kan? Najib pecahkan semua monopoli ni. Sebab monopoli ni membebankan rakyat. Sebab apa? Dah supply dia orang kontrol. Kita rakyat buat demand. Demand gula, demand itu, demand ni. Nak beli. Betul? Pasal kita rakyat. Maksud supply dikawal oleh 4-5 orang saja. Kalau supply gula seorang saja. Dia apa akan jadi? Dia isap darah rakyat. Kita rakyat kena isap darah. Suka tak suka kena beli. Sebab barang keperluan pun dia orang kontrol. Apa barang keperluan dia orang kontrol? Gula sebagainya. Lagi apa? Elektrik. Elektrik ni. Sebab kelang-kelang elektrik tu bilik swasta banyak. Hak geng-geng ekonomi arus ulang alik lah. Depa jana elektrik, depa jual kat TNB, harga tinggi daripada apa yang TNB jana sendiri. Dia TNB kena beli, ada perjanjian. Dan kelang-kelang pula makan apa? Makan subsidi rakyat. Depa beli minyak, beli apa tuan nah? Diskaun kau-kau tuan-tuan. Kan harga modal petonah bagi. Kalau tak silap saya lah. Nampak? Ngaji ubah ni, dia ambil balik semua ni. Dijaga kalau pok-pok ni nak, pok-pok. Yang ni lah pakatan ni. Pok-pok geng ekonomi ulang alik ni. Depa ni yang tak suka rakyat Malaysia bangkit. Kan? Depa ni yang tak suka orang Melayu bangkit. Apa agen Najib buat? Ekonomi pembaris ni. Dia buat mai penasihat. Jack Ma. Siapa dia Jack Ma ni? Kan? Tycoon kaya, billionaire terkaya di China lah. Antara yang terkaya kat dunia. Untuk makluman tuan-tuan, China merupakan negara yang kedua teramai billionaire di Malaysia. Amerika nombor 1. 2 China teramai. Negara ketiga yang teramai billionaire kat dunia adalah Jerman. 3 negara ni paling ramai billionaire lah.
Apa tujuan Najib bawa Jack Ma mai? Dia nak tolong kepada orang susah lah, tak kira lah Melayu, Cina, India. Nak suruh kita pandai menega. Najib tahu orang Melayu tak ada tanah tengah bandar, tak ada bangunan tengah bandar, kan? Orang Melayu tak ada office, tak ada employees, kan? Tak ada modal nak sewa pejabat, nak sewa kedai, nak sewa pasaraya. Najib buat macam mana? Dia buat perniagaan online ni. Apa terjadi tuan-tuan perubahan dia? Ramai jutawan senyap dan bising Melayu dapat lahirkan. Ada yang senyap, ada yang bising, tuan-tuan. Dan tuan tengok perubahan di Lebuh Raya kita masa tu. Kita naik kereta nak balik kampung, masuk Lebuh Raya Utara Selatan. Dan tengok kiri kanan ni, papan iklan tu. Nampak tak syarikat-syarikat Melayu buat iklan? Nampak tak? Nampak tak? Masa tu nampak, sekarang pun ada lagi, nampak tak? Kalau zaman dulu tak ada, tuan-tuan. Tak nampak syarikat-syarikat Melayu tepi jalan, tuan-tuan. Papan-papan iklan syarikat Melayu tak nampak, tuan-tuan. Nampak semua pelik-pelik, tuan-tuan. Tak mahu sebut. Nampak tak perubahan dia? Apa lagi, tuan-tuan? Pendidikan negara. Kan? Najib bangunkan dasar transformasi pendidikan ni, tuan-tuan. Luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Kenapa dia buat macam tu? Nak bagi kita orang Melayu ada ilmu supaya tak kena tipu. Kita orang Melayu selalu kena tipu. Orang tipu kita. Bukan kerana kita tak cerdik, sebab kita tak ada ilmu. Tidak, berapa ramai anak-anak muda dapat masuk ke Menara Gading. Tak kira lah awam atau swasta. Nampak tak? Dia nak bagi orang Melayu cerdik. Nak bagi orang Melayu jadi bijak. Baru boleh berjaya. Tak ada ilmu, macam mana kita nak berjaya? Nak menega macam mana kalau tidak ada ilmu? Mesti kena ada ilmu. Betul? Nampak tak? Apa yang tolong lagi? Dia tolong anak-anak kita sekolah ni. Dia bagi apa? Bantuan RM100. Kalau kita ada anak 5 sekolah, dapat RM500. Beri mantam dah. Tidak. Boleh pula RM500. Anak 5. Kan biasalah orang biasa ni anak ramai. Pasal apa? Banyak masa terluang, tuan-tuan. Kan? Tidak. Kan? Kalau kau belah-belah Pekra tu anak ramai tu, anak ramai belah Pekra, Pelda. Kan kampung saya ni, tempat saya ni anak ramai biasalah kita orang Melayu kan. Kalau anak kita 5 orang duduk sekolah, 6 orang duduk sekolah, rendah ada kau mendengar, dapat apa? Seorang tu kata. RM500. Apa bagi kita bantuan lagi? Nak tolong kepada kita. Anak orang Cina India dapat jugalah kan. Laptop satu Malaysia orang ingat tak? Laptop free. Senang orang nak bagi laptop free, tuan. Boleh dapat dah. Mahathir boleh bagi laptop free. Semua boleh katakan semua anak-anak kita dapat laptop free. Yang rajin pencari dapatlah, yang malas berusaha tak dapatlah. Dia kena pergi tanya benda ni. Kan? Orang kampung, anak-anak kampung dapat laptop. Anak saya pun dapat laptop. Ada laptop tu simpan lagi. Boleh guna lagi lah. Boleh guna lagi. Bateri je lah. Kong kan. Kita pakai current tu boleh guna lah. Tak ada masalah. Nampak? Lagi apa lagi? Adakah benda-benda Menteri bagi? Tun Mahathir tak bagi. Kan? Mai kat Tun Mahathir pun tak bagi juga. Mai sekarang ni Tan Sri Yassin puas minta laptop free dekat mahasiswa-mahasiswi. Duduk gitu. Minta laptop free kat mahasiswa-mahasiswi, kepada pelajar-pelajar sekolah menengah, sekolah rendah. Tak kena bagilah bantuan laptop. Betul tak? Pasal laptop penting lah. Hari ni pengajian semua online. Saya mungkin ada mampu ada desktop, ada satu laptop satu Malaysia. Itu anak saya boleh guna lah. Dia kalau ada online kelas, dia guna lah. Laptop satu Malaysia. Dia guna lagi, tuan-tuan. Boleh guna lagi. Tidak. Banyak lah nak cerita, banyak apa lagi, tuan. BRIM. Benarkah mana-mana menteri nak bagi BRIM kita? Mana ada. Kan? Kalau kata bosku tak cetus bantuan rakyat tu Malaysia, apa kata ada, tuan? Pasal apa yang kita boleh cetuskan bantuan rakyat Malaysia? Pasal apa, tuan? Yang pertama, kita ubah dasar ekonomi ulang-alik orang sama kepada dasar ekonomi transformasi nasional ataupun dasar ekonomi pemarih. Yang kedua, sistem percekaian kita tak tiris. Jadi kerajaan untung duit. Dan kerajaan untung duit, kerajaan
berkongsi dengan rakyat. Permulaan dengan golongan B40. Next dia akan naik ke peringkat awalan M40 dan seterusnya. Nampak tak? Berapa kali Pak Brim? Kalau bosku betul-betul nak buat KLCC macam Tuan Mahathir ni, dia boleh buat 4, 5, 6 biji KLCC. Di Sarawak satu, di Sabah satu, di Kedah satu, di Pekan satu boleh buat KLCC. Boleh, duit banyak. Duit banyak kita bagi kat rakyat. Kalau kerajaan tak ada duit, dia takkan ada kemampuan nak bagi kepada rakyat. Kalau kerajaan ada untung, dia bagi kepada rakyat. Betul tak? Bagi bantuan apa lagi? Tu, nelayan tu. Dapat 300 sebulan. Tengok. Lagi. Nelayan sungai. Nelayan sungai pun dapat 200 sebulan. Bukan dapat one off tiap-tiap bulan. Lagi apa? Ni. Nak orang kita. Orang kita. Musim terkejuh. Boleh RM500. Besar tuan-tuan. Saya tahulah dulu musim terkejuh. Musim terkejuh tuan-tuan. Pada zaman PM yang sebelum dia. Kita ni budak-budak ikat perut tau. Makan catur. Bila musim terkejuh, musim hujan, dia banjir. Mana boleh motong tengah hujan? Kalau ikut Pakatan Harapan, seorang motong tengah hujan. Gila ke apa kan? Tak betul otak lah. Kan? Di musim terkejuh zaman tu, kira kita ni, beras kita ni, kita simpan stok cukup-cukup dah. Ikan kering sebagainya lah. Makan pun ala kadar makan lah. Kalau adik-beradik main rumah pun, adik-beradik jom main rumah pun kita takut. Takut tak cukup makan. Susah tak susah, tak ada bantuan apa? Tak ada. Tak ada bantuan. Tu kami dulu kalau musim hujan ni kita pergi terbih, burung ayam ke, burung apa ke, terbih buat balik. Terbih buat balik buat gulai kan. Kan? Sampai tahap tu lah. Kan? Kita budak-budak zaman tu main terbih lah. Kan? Main cap pelum musim panas. Kan? Musim hujan main terbih lah. Cap pelum musim panas. Betul tak? Najib buat perubahan ni. Banyak lah kalau cerita ni, banyak tuan-tuan. Terlampau banyak lah. Kan? Tapi orang bertenang. Najib nak beli undi. Jahat tak? Jahat oh. Kan? Felda apa Najib buat perubahan? Pokok-pokok tu. Pokok-pokok Felda dah tua. Tuan Mahathir langsung tak buat, tanam semula. Dia tahu nak dapatkan hasil saja. Tu dia ubah negara ke negara industri, dia lupa pertanian. Pak Allah cuba hidupkan balik, tapi tak berjaya. Dijatuhkan dia oleh dia juga. Dia buat tanam semula. Dia tanam semula, buah-buah dia, buah yang baru. Buah dia lebat, orang muda. Betul. Banyak orang tuan nak cerita. Kan? Nak cerita ada banyak orang tuan. Dah nak saya cerita fakta ni. Siapa dia nak visi tu? Orang mana? Mesti pentaksub DAP. Buang masa tuan. Kan? Buang masa je tuan-tuan. Nak visi dengan pentaksub DAP buat apa? Kan? Nak masuk belit tuan-tuan. Kan? Dia tanya pada dia. Suruh dia cari. Mana-mana syarikat kerajaan ataupun kerajaan dalam negara kita ini yang umur dia hampir-hampir sama dengan 1MDB, yang asetnya ada sama macam 1MDB, RM 180 bilion. Suruh dia pergi cari dulu sebelum dia nak belit pasal 1MDB. Pasal 2.6 bilion, kan, tanya dia sejak bila lembaga hasil negeri cukai duit curi. Suruh terang dia dah kat kita. Nah, tak payahlah. Ini semua mengaut tuan-tuan. Itu semua mengaut tuan-tuan. Itu semua nak hidupkan balik mayat-mayat fitnah yang berjaya kita tanam selama 22 bulan tuan-tuan. Semalam saya cerita pasal getah kan. Kan dulu ni Rafizi. Masuk kampung, panggil orang kampung. Pakcik, makcik, tengok harga getah hari ni. Murah. Nak beli ikan sekilo pun tak boleh. Kebetulan tu musim ikan temenung tak ada. Lah musim ikan temenung tak ada ni, supply kurang, demand besar. Permintaan tinggi, supply kurang. Jadi harga melambung lah, automatik lah. Itu sifir kiraan harga barang. Jadi kebetulan harga temenung pun RM13 sekilo tu. Tang ikan tak ada tuan-tuan, mahal lah. Harga getah pula tak ada harga. Sebab Thailand
kurangkan permintaan terhadap getah. Harga getah akan jatuh. Dia boleh bohong orang kampung. Kan? Kalau sokong kepada pakatan, harga getah akan naik. Nak naik kat mana? Harga getah bukan dalam kawalan kita. Adakah negara kita ni negara yang buat industri pengeluaran produk-produk getah yang besar? Mana kita ada buat industri mengeluarkan produk getah yang besar? Sikit-sikit ada lah. Betul. Getah tu kita ekspor ke Thailand. Thailand tu negara pemprosesan getah yang terbesar di dunia. Itu cerita dia. Kalau Thailand demand banyak getah kita, maka harga getah, raw material getah kita, maka harga getah akan naik. Kalau ekonomi Thailand kacau, kan, produk mereka tak laku, maka dia kurangkan demand getah daripada kita, maka harga getah akan jatuh sebab ada lambakan getah. Jadi sifir dia mudah. Dan sama juga dengan sawit, harga sawit. Sifir dia mudah juga. Kenapa zaman Tun Mahathir harga sawit jatuh? Sakit perut kita. Kenapa harga minyak sawit jatuh? Sebab Tun Mahathir bergaduh dengan China. Apa implikasi negatif dia? China kurangkan permintaan minyak sawit kita. Lepas tu Tun Mahathir bergaduh dengan India. Apa implikasi dia? India kurangkan pembelian minyak sawit kita. Bila demand dua negara ni kurang, apa jadi? Kita ada lambakan sawit. Lambakan minyak sawit. Jadi harga jatuh lah. Harga jatuh, harga KO lah. Barang tak laku. Bila barang tu tak laku, jatuh harga. Kadang-kadang tak ada harga. Kalau barang tu rare, harga mahal lah cari kedah tu. Rare earth tu. Sebut rare earth. Sebab barang tu demand dia tinggi. Harga dia mahal lah. Tu rare earth nama dia. Rare. Barang rare. Itu cerita dia. Kan? Maksudnya kenapa zaman Najib dulu harga sawit membaik? Pelaburan asing banyak masuk sebab apa? Dunia respect. Sebab apa? Sebab dunia tengok dia pemimpin, bukan kaki gaduh. Saya dah ulang benda sama malam tu. Sama juga dengan pelaburan daripada China tu. Adakah dulu dia orang kata Najib jual tanah kat China? Kalau kita tak jatuhkan Najib dan barisan China, maka negara kita akan jadi platform negara komunis China di Asia Tenggara. Kan? Betul tak? Tun Mahathir kata, tak adakah China, Malaysia boleh buat landasan kereta api Israel? Mana ada? Kalau ada, tak apa, tak ada. Kalau kita bagi bertoke China, Malaysia buat Israel pun, toke China, Malaysia, tapi cari China juga. Alibaba.com harga melambung. Dia tipu orang sana, tipu orang kampung. Teruk perangai orang berkaitan depan ni. Dengan pentak-sup DAP ni. Adakah kata pelaburan asing terus ataupun orang kata singkatan FDI ke negara kita dianggap kita jual negara? No, tak mereka. Tapi mereka nak negara kita jadi negara maju. Tapi tak mau bagi pelaburan asing masuk. Nak maju macam mana? Kita nak bangunkan sendiri industri di tanah-tanah tu. Kita tidak ada kemampuan kewangan yang kukuh. Kita tidak ada teknologi. Betul tak? Jadi kita ada tanah. Contoh di Kuantan. Bandar Industri Malaysia Kuantan. Tanah kita. Tanah negeri Pahang lah. Kita ada tanah yang baik. Kita sewa kepada pelabur ni. Kita untung sewa tanah dah. Banyak. Kerajaan negeri Pahang untung. Betul tak? Yang kedua kita untung apa lagi? Kita untung cukai korporat. Cukai tanah. Cukai pintu. Kan? Untung apa lagi? Cukai GST. Apa yang untung paling besar? Rakyat kita. Anak-anak muda yang ada degree bachelor ni, yang ada deep semua ni, dapat kerja gaji yang sepadan. Betul? Betul tak? Tak tahulah mereka yang fikir macam mana, tuan-tuan. Saya suka ulang benda ni, tuan-tuan. Ada orang tanya, ada orang cerita lah, kenapa China main melabur kat Malaysia? Pasal apa tak pergi melabur kat negara lain? Dia memang banyak melabur kat Malaysia sebab apa? Kita tengok pada globalization lah. Negara yang terbesar FDI adalah Singapura. Nombor 2 baru China. Amerika jauh lagi lah. Kalau
mereka tu FDI nombor 1 kat dunia. Trump tak kalah dengan Biden lah. Tu Singapura tu nampak kecil. Tapi negara FDI yang terbesar di dunia. China nombor 2. Sekarang pun masih nombor 2 lagi. Jadi dia nak kalahkan Singapura, dia kena buat macam mana? Dia buat pelaburan banyak di negara kita. Kita ni untung kuang. Sebab rezeki kita, perang ekonomi, perebutan takhta FDI, kita untung. Kan? Sebab kita ada orang dekat dengan Singapura. Betul? Itu dia melabur kat Iskandar Puteri. Tujuan untuk apa? Untuk memastikan rakyat kita bekerja di Malaysia, rakyat Johor bekerja di Johor, tak bekerja di Singapura. Tak perlu nak ulang-alik ke Singapura. Maka industri apa di Singapura terhenti tau. Boleh terhenti tau. Di Singapura terpaksa mengimport pekerja-pekerja mahir dari negara-negara lain. Susahlah dia. Nak sediakan penempatan, dah negara sempit. Nak sediakan penempatan lagi, nak sediakan itu lagi. Negara dia sempit. Kan? Orang Johor tak pergi kerja di Singapura lagi, kerja di Iskandar Puteri. Nampak tak? Oi, banyak tuan. Kan? Banyaklah tuan-tuan. Pan Borneo. Pun pergi tengah juga. Projek apa dia kata. Tapi dia orang dia kata ekonomi Sabah ni tak boleh bangkit, ekonomi Sarawak tak boleh bangkit. Tapi bila Najib nak bangkitkan, first kena buat apa? Kalau kita ni pelabur tuan, kita ni pelabur daripada negara Gohit Gostan. Cakap Premier kata kan, Gohit Gostan. Kita nak melabur kat satu negara. Apa yang pertama kita tengok? Kita mesti tengok dia punya history dulu. Country tu. Yang pertama tengok dulu. Bahasa apa dia guna ni? Bahasa Gohit Gostan dan bahasa Inggeris. Okey, boleh. Berapa ramai rakyat dia, populasi dia. Kan? Setelah dia tengok apa lagi? Dia tengok keadaan muka bumi kita ni. Ada tak kereta api? Ada tak pelabuhan? Ada tak jalan raya? Banyak jalan raya, banyak. Kan? Ada tak Israel? Ada tak lebuh raya? Ada lebuh raya. Kan? Kita tengok kerajaan ni kerajaan stabil ke tak stabil? Kerajaan ni kerusi banyak. Kan? Bukan kerajaan lebih 2 kerusi. Siapa nak main melabur ke negara yang kerusi lebih 2? Nak mati melabur tu. Tidak. Dia tengok ni. Dia tengok jalan ni. Dia tengok connectivity ni. Itu yang pertama dia tengok tuan. Sebab apa kalau dia nak buka kilang di Sabah contoh. Dia mesti nak ada nak keluar buat kilang, dia buat produk, dia mesti nak ada jalan yang baik, lebuh raya yang baik untuk hantar barang dia keluar. Betul. Dia bukan hanya nak menarik pelabur-pelabur asing Gohit Gostan main Malaysia. Tapi pelabur-pelabur dari Semenanjung ni. Macam Tauke Gardenia kita ni. Syed Mutar. Kan? Di Sabah Sarawak tak ada kilang Gardenia. Tapi kalau ada lebuh raya Pan Borneo, kemungkinan besar kilang Gardenia membuka di sana tuan. Sebab apa? Sebab Gardenia ni laris. Tapi stok di Sabah Sarawak kurang. Kenapa kurang? Pengangkutannya masalah. Sebab roti Gardenia ni ada tarikh luput dia. Nak hantar pergi ke Sabah Sarawak ni makan masa. Betul? Tapi kalau ada Pan Borneo, kemungkinan Syed Mutar buka kilang sana satu. Dia orang Sabah Sarawak semua dapat roti Gardenia macam orang Semenanjung dapat. Itu kepentingannya jalan raya, lebuh raya, kereta api, kapal-kapal dagang, kapal-kapal terbang. Tapi orang pinten nak. Sedih sajalah. Itulah kata depa jahat. Jahat sebab apa? Sebab depa tak boleh terima tentang perubahan dasar ekonomi direct current ni. Ekonomi lurus ni. Depa nak kekal dengan ekonomi dasar ulang-alik. Ulang-alik orang tu. Ulang-alik orang tu. Ulang-alik orang tu. Yang kedua yang berbising-bising sangat pasal derma Arab Saudi pasal apa? Pasal apa depa sakit hati sangatlah. Kata Najib curi duit 2.6 bilion sebab apa? Puak-puak arus ulang-alik ni sakit hati. Sebab apa? Najib tak minta derma kat depa. Faham? Bila Najib tak minta derma kat depa susah hati. Depa susah hatilah. Pasal PM tak makan budi. Kalau PM ambil duit derma daripada Tokek arus ulang-alik ni, kan? Maka PM kita makan budi.
Bila makan budi, tergadai budi disanakan. Lawak tu ada. Bila termakan budi, tergadai budi lah. Tergadai budi dan negara lah. Kan? Semua kena bagi. Dan harga cap kapak. Cap kapak, antara harga cap kapak. Dan tak ada harga cap kapak. Sejam kan. Nampak tak? Dia orang, pasal apa Najib tak minta duit dengan kita? Dia mau pilihan raya bagaimana? Dia angkat wang dari mana? Wah, curi! Ni puak-puak pakatan, saya kata ni. Curi warna MDB. Habis rakyat percaya. Bukan semua lah. Orang Melayu paling ramai tak percaya lah. Kan? Orang Cina, orang India paling banyak percaya lah. Ada 10% je orang Melayu percaya. Itu pun dia orang main permainan yang jahat macam saya tadi. Cuba tengok Najib belanja sebulan 1,500. Boleh tak boleh? Apa punya orang cerdik suruh PM belanja 1,500? Kalau saya kata, Tan Sri Yassin, cuba belanja sebulan 1,500. Boleh tak boleh? Tentulah tak boleh. Dia Perdana Menteri. Kan? Tidak. Bila besar perayuk. Besarlah kau dah. Tapi saya sendiri jahat tak jahat? Duk buat teriak dah lah. Saya 5 juta. Betul, tipu peluang pekerjaan 1 juta untuk anak-anak muda yang ada deep, yang ada bachelor. Mana peluang 1 juta tu? Mana ada? Dia bukan menteri ekonomi pun, menteri KBS je. Apa dia buat KBS? Apa pun tak buat. Kan? Apa pun tak buat. Tak ada pun orang kata spiritual nak tolong anak muda pun. Tak ada pun. Tidak. Jahat. Di pilihan raya ke-14, tuan-tuan, pemalsuan fakta cukup banyak, tuan-tuan. Tapi kita nak lawan pun susah, tuan-tuan. Pasal apa? Propaganda, tuan-tuan, mereka tanam persistent. Ataupun nak faham konsisten. Dia tanam dalam kita punya subconscious. Problem tu. Lawan kau ni pun tak kena, lawan kau ni pun tak kena. Kan? Tapi macam pepatah Belanda kata lah, walau kebohongan itu berlari seperti kilat, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkan kebohongan. Dan kesombongan mereka itu tanda dekatnya mereka dengan kejahatan. Itu pepatah Belanda. Takkan suruh saya cakap Belanda out. Saya bukan made in Indonesia. Mereka dijajah Belanda, boleh cakap Belanda. Saya ni kira dijajah oleh British dulu. Kita dah. Lagi apa tuan-tuan? Kita berhenti tuan-tuan. Ini terlebih sikit. Ya, Farid, pergi buka. Apa saya kata ni, tuan type kat Google. Betul tak betul pepatah Belanda ni? Pergi check betul tak betul? Kan? Ni Farid, pergi check betul tak betul? Yang saya alih bahasa tu, ke bahasa Melayu tu pepatah Belanda. Pergi check betul-betul. So dia pergi check. Kalau saya bohong lah, so dia check. Kita tak bohong tuan. Apa nak bohong tuan? Sebab dalam ni ada orang yang lebih pandai daripada saya. Ada, mungkin ada profesor. Dia boring-boring duduk di rumah, dengar pergi lah. Tak ada orang lain, dia masuk pergi dengar Ismi bercakap. Ada doktor doktorate ni. Ada doktor perubatan ni. Kan? Ada master ni. Ada bachelor ni. Orang bijak-bijak lah ni, orang pengalaman. Kan? Betul tak? Takkan saya nak bohong orang-orang cerdik, malu lah saya. Nak tak muka dia mana. Betul tak? Kan? Okey tuan, nak habis ni. Siapa nak buat visi lah? Suruh dia buat visi sendirilah. Kan? Suruh dia buat visi sendiri. Kan? Terjahat. Kalau dia tu rakyat biasa nak masuk buat visi, nak menyampaikan apa-apa masalah, boleh kita timbangkan. Kan? Ini nak jahat, nak hasut. Hasut hutang belit. Disebut akta ini, akta tu. Dia dah belit tuan dengan akta, tuan-tuan. Dia belit dengan akta, dia pun tak tahu apa pun nak tentang akta ni. Saya yang belajar tentang akta 2 tahun dulu di Kolej Tentara Laut Diraja Malaysia pun, saya tak berani sangat nak bercakap tentang akta ni. Sebab saya tahu dia rumit. Dia rumit. 2 tahun saya belajar. 2 tahun. Bukan belajar kursus seminggu, 2 tahun. Pun saya tak berani nak bercakap pasal undang-undang banyak sangat. Sebab apa? Benda tu rumit, tuan-tuan. Kalau dia cakap, guna akta ni, mampu nak tipu orang lagu tu. Betul tak? Tak boleh tipu macam tu. Kita kena cakap tentang kebenaran. Sebab rakyat kita bukannya tahu sangat. Kan kita nak pergi hafal akta. Apa itu akta 514? Akta apa ni?
Atau berkenaan dengan ni, OSHA ni betul tak? OSHA apa dia? Kan? Apa Akta 77? Akta apa 7 ni? Akta tentera. Oh, kan? Oh, kan kita rakyat nak pergi cari semua benda tu bukan kerja kita. Kalau kerja kita doya lah. Jadi peguamlah kita jadi hakim. Bukan kerja kita. Bila adanya orang-orang yang jahat macam ni, duk belit kita pakai akta ni, pakai section ni, pakai kaedah ni, kan? Jadi kita mungkin terpedaya sebab dengar, fakta, dengar angka je, akta 77. Section 80, bunuh diri. Oh, kita pakai, betul dia kata. Oh, akta 7 ada 217 section. 3 bahagian. Oh, hebat budak ni. Padahal kita tahu dah apa tu 3 bahagian. Berapa subsection. Di Malaysia berapa akta parlimen. Mana kita nak tahu benda ni? Betul. Jadi kalau orang-orang duk guna perkataan akta itu, akta ini, tapi dia bukan dari background undang-undang, tu saya berjalan sangat. Dia nak belit kita, tuan-tuan. Saya pun tak berani nak cakap pasal akta-akta ni. Walaupun saya belajar. Belajar dengan guru. Ada CJ. Diiktiraf. Tuan-tuan. Tapi saya sendiri pun tak berani nak bangkit pasal akta ni. Pasal apa? Takut silap. Pasal akta, kalau kita baca, kena baca nota kaki dia pula. Dia ada buku kaedah dia pula. Dia banyak, tuan-tuan tahu. Bukan sikit. Kan? Di situ ada perintahnya pula. Perintah tu pula. Kan? Tambah akta-akta awam ni. Baru banyak akta. Asal 661 akta parlimen. Jangan nak main, tuan-tuan. Silap malu. Tapi kadang-kadang kita terpedaya sebab fakta. Itu bukan fakta, tuan-tuan. Itu otak lah. Nak otak, tuan-tuan lah. Nak pusing betul, tuan-tuan ni. Kan? Lawyer cabuk, okey? Lawyer cabuk. Lawyer buruk. Kamu sebut nama lah. Hebat sangat mengaku dia hebat sekali. Dia hebat sekali ni. Orang hebat mana mengaku dia hebat? Padi ni, tuan, makin berisi, dia makin pacak ke dia makin menunduk? Dia makin menunduk. Kan? Orang makin tua dia makin tunduk, bukan dia makin tegak. Adakah orang tua makin tegak? Mana ada? Umur kita meningkat, tuan-tuan, kita akan semakin tunduk. Ilmu makin banyak, dia akan makin tunduk macam orang tua jalan tunduk sebab apa? Itu je kata. Orang muda tegak sikit. Saya muda-muda jalan buka dada, askar. Buka dada saja nak tunjuk dada. Dada tak besar mana pun. Nak tunjuk kata askar. Kan? Sekarang saya jalan tunduk lah. Umur dah meningkat. Okey, tuan-tuan, sebelum dulu. Saya panjangkan sikit malam ni sebab apa? Pasal esok tak live, lusa tak live, tulat tak live. Saya bagi tuan-tuan lah, dalam esok, hari Isnin, hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu saya tak buat live lah. Saya balik jaga ibu saya. Jadi saya tak sesuai lah. Keadaan tak sesuai. Ni di rumah saya. Saya balik cuti, jaga pula gili-gili lah. Adik-beradik ramai. Kita gili-gili lah. Pakat-pakat dengan adik-beradik. Pakat-pakat dengan adik-beradik. Terima kasih tuan-tuan. Terus perjuangan tuan-tuan. Jangan percaya kata no. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Teruskan perjuangan tuan-tuan. Kan? Kita betulkan keadaan tuan-tuan. Selamatkan negara kita tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan.